Okey, kita kembali dalam video yang kedua. Okey, kita tengok 12.1.4 dalam buku teks awak, muka surat 258. Okey, sekarang ni dia dah bagi dalam bentuk table, iaitu ni lah. Dia punya maklumat. Okey, macam biasa kita buat dia punya dalam bentuk table. Okay, sekarang ni dia dah bagi dah skala dia 1 sehingga 10, 11 hingga 20, sehinggalah 51 sehingga 60. Okey, gundalan. Okey, kita tengok 1 sehingga 10 ada berapa? Awak cari 1 sehingga 10 ada berapa? 1 sehingga 10. Okey, ni 1, 2. Okey, ada 2 saja yang ada. Okey, kita letak dalam gundalan 2. Okey, nampak ni? Okey, kedapannya adalah 2. Okey, cari pula 11 sehingga 20. 11 sehingga 20 ada berapa? 11 sehingga 20. Okey, kita jumpa dah. Cikgu bulatkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengok ada lagi tak? Okey, sekarang ni kita kena cari 11 sehingga 20. Okey, cari lagi. Okey, 7. Okey, ada pun. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, kita masukkan dalam table. Okey, 1, 2, 3. Okey, cikgu kecilkan kejap Saya tuliskan lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dia punya kekerapan adalah 7. Sehinggalah awak cari dalam data tadi sampailah dapat macam ni. Okey, sampai dapat macam ni. Dia punya gundalan. Okey, awak dah kira-kira kekerapannya pun ada. Okey, yang ni kekerapan dia ada 2, ada 2. Yang bawah ni pula kekerapan dia adalah 7. Kekerapan ni adalah 8. Yang kekerapan seterusnya 5. Kekerapan seterusnya 6. Kekerapan dia adalah 2. Nampak tak? Okey, untuk cari nilai kelas mod, okey, awak cari nilai kekerapan yang tertinggi. Okey, nilai kekerapan yang tertinggi. Kita tengok dalam nilai kekerapan ni, okey, mana yang paling tinggi adalah 8. Okey, 8 adalah kekerapan yang paling tinggi. Jadi dia punya mod adalah, ambil yang kat sini. Jangan ambil yang kat sini, ini adalah kekerapan. Okey, kita ambil wang saku dia, iaitu di antara 21 sehingga 30. Okey, nampak tak kat sini? Dia kata kelas yang mempunyai kekerapan tertinggi ialah kelas 21 sehingga 30. Okay, setelah data itu diorganisasikan, kita mengetahui bahawa kelas mod daripada nilai kekerapan yang paling tinggi. Dalam contoh di atas, kekerapan tertinggi ialah 8. Nampak, kekerapan tinggi adalah 8 dan kelasnya adalah 21 sehingga 30. Okey, itu adalah dia punya kelas mod. Okey, contoh 18. Kita tengok jadual kekerapan di bawah menunjukkan markah ujian bagi ujian kecerdasan bagi 30 orang murid. Okey, kenal pasti kelas mod. Okey, kita tengok kekerapan yang paling tinggi. Mana kekerapan paling tinggi? Okey, 9 dia punya kekerapan paling tinggi. Okey, apa dia punya kelas mod? Ialah 60 sehingga 64. Itu adalah dia punya kelas mod. Okey, seterusnya kita tengok min bagi satu set data terkumpul. Dia kata untuk dapatkan nilai min bagi set data terkumpul, titik tengah selang kelas, setiap selang kelas perlu ditentukan terlebih dahulu. Okey, macam mana kita nak tentukan titik tengah setiap selang kelas? Okey, selang kelas ni yang mana? Okey, yang ni. Ni adalah dia punya ni 70 sehingga 74 ni adalah dia punya selang kelas. Okey, macam mana? Okey, kita tengok sini dulu. Kita tengok 70 ini adalah height bawah. Cikgu tulis kat sini. Contoh, okey, 70 sehingga 74.
Okey, 70 ni adalah had. Dia kata had bawah. Okey, 74 ini adalah had atas. Okey, macam mana nak cari titik tengah? Awak boleh guna formula ni. Had bawah tambah had atas bahagi dengan 2. Okey, contoh. Nampak tak? 70 sehingga 74. Nak cari titik tengah, 70 tambah 74 bahagi dengan 2. Jawapan adalah 72. Okey, awak perlu buat ke semua selang kelas, iaitu yang 75 sehingga 79 sampailah 85 sehingga 89. Okey, daripada daripada titik tengah ni kita boleh hitung min menggunakan rumus berikut, iaitu min hasil tambah kekerapan darab titik tengah bahagi dengan jumlah kekerapan. Okey, kita tengok contoh 20. Tengok kat sini dia bagi apa. Dia dah bagi selang kelas dia. Selang kelas dia, ini adalah selang kelas. Ini adalah kekerapan. Okey, selang kelas, ini adalah kekerapan. Okey, dia kata hitung min bagi setiap tinggi anak pokok itu. Okey, macam mana kita nak buat? Kita kena cari titik tengah dia. Okey, macam nak cari titik tengah? Had atas, had bawah tambah dengan had atas bahagi dengan 2. Okey, dapatlah 7, 12, 17, 22. Okey, sampailah seterusnya. Okey, selepas itu kita kena tahu, okey, kekerapan dia apa? Kekerapan kita dah tahu dah 4, 5, 6. Kita kena buat formula, kita kena buat table, iaitu tinggi pokok, titik tengah, iaitu kita boleh klasifikasikan dia sebagai X, kekerapan F dan kekerapan darab titik tengah. Di mana iaitu inilah ikut formula ni. Kekerapan darab titik tengah. Nampak tak? Okey. Biar cikgu tulis kat sini Min sama dengan hasil tambah kekerapan darab titik tengah bahagi dengan apa? Bahagi dengan jumlah kekerapan. Bahagi dengan jumlah kekerapan. Okey, nampak tak? Kita darabkan kekerapan tu tadi. Okey, nampak ni. Darabkan kekerapan darab dengan titik tengah. Okey. Yang inilah maksudnya. Awak darabkan 7 darab dengan 4, 12 darabkan dengan 5, 17 darabkan dengan 4. Okey, inilah dia punya jawapan. Okey. Okey, ataupun kita boleh guna formula X bar equals to total fx, iaitu kekerapan darab titik tengah bahagi dengan jumlah kekerapan, total kekerapan. Okey, guna formula ni. Okey. Okey, macam mana kita guna formula? Okey, awak tambahkan semua. Okey, tambahkan kekerapan darab titik tengah ni. Tambahkan semua. Kita akan dapat 585. Okey, selepas tu kita tambahkan pula kekerapan. 4 tambah 5 tambah 4 tambah 8 tambah 7 tambah 2. Awak akan dapat 30. Okey. Cikgu tulis. Okey, cikgu tulis macam ni lah. Okey. Biar cikgu tulis 28 tambah 60 min sama dengan 28 tambah 60. Kalau awak tak nampak kan, 28 tambah 60 tambah 68 tambah 68 tambah 176 tambah 189 tambah 64 tambah 585. Okey, bahagi dengan jumlah kekerapan. Okey, jumlah kekerapan adalah, ini jumlah kekerapan dia. Okey, awak tambahkan 4 tambah 5 tambah 4. Okey, cikgu tulis
4 tambah 5 tambah 4 tambah 8 tambah 7 tambah 2. Okey, bila kita tambah-tambah, kita akan dapat 585 bahagi dengan 30. Okey, kita tengok kalkulator, dapatlah 19.5. Okey, ini adalah dia punya min. Okey, seterusnya kita masuk bab apa? Kita masuk 12.1.5, iaitu pemilihan sukatan kecenderungan memusat yang paling sesuai. Okey, pemilihan sukatan kecenderungan memusat ni untuk kita memerihalkan taburan sesuatu set data, termasuk set data yang mempunyai nilai ekstrim. Okey, untuk min, kita tengok min. Cikgu ringkaskan min sebagai sukatan kecenderungan memusat kerana melibatkan seluruh data, iaitu dia tiada nilai ekstrim. Okey, kalau dia ada nilai ekstrim, min tidak dapat. Nampak tak dia cakap kat sini? Apabila terdapat nilai ekstrim, min tidak dapat memberikan tafsiran yang tepat tentang data kerana nilai ekstrim itu mempengaruhi min. Okey, kalau contoh soalan dia bagi yang tak ada berkenaan dengan min, yang tak ada nilai ekstrim, okey, itu adalah kita gunakan, kita pilih dia min. Nanti kita tengok soalan. Okey, untuk median pula, median mempunyai nilai ekstrim kerana nilai ekstrim tidak mempengaruhi median. Okey, cikgu tulis kat sini, median ada nilai ekstrim sebab ia tidak mempengaruhi median. Okey, seterusnya mode. Mode ni adalah data yang digunakan, yang selalu kita nampak ataupun yang paling tinggi ataupun yang paling popular dia cakap kat sini. Kegemaran ataupun item yang paling popular. Okey, kita tengok soalan. Kita tengok soalan 21 apa? Contoh 21. Tentukan jenis sukatan kecenderungan memusat yang sesuai bagi situasi berikut. Plot batang dan daun menunjukkan berat guli dalam 10 balang plastik. Okey, kita tengok kat sini. Kita tengok pada data ni yang diberikan. Okey, ianya tiada nilai ekstrim. Macam mana tiada nilai ekstrim? Okey, dia punya skala pada daun ni antara 1 sehingga 10 saja. Dia tak ada pun sampai 30 ataupun 20. Jadi kita pilih sukatan kecenderungan memusat dia adalah min kerana tiada nilai ekstrim dalam set data. Okey, untuk piktograf, dia kata piktograf menunjukkan peristiwa aiskrim yang digemari murid tadika. Kita tengok aiskrim coklat, berapa orang yang suka? 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang. Pandan 1, 2 orang. Keladi 1, 2, 3, 4. Okey, strawberry 3. Jadi mode kita sukatan kecenderungan sukatan kecenderungan memusat, kita pilih mode kerana data ini ialah kategori dia ingin menentukan kegemaran. Nampak tak? Dia punya masuk kat sini. Mode ni sesuatu yang data yang paling banyak kita jumpa ataupun ia menentukan contoh item kegemaran ataupun item popular. Okey, seterusnya kita tengok dekat sini. Okey, garis menunjukkan pengeluaran kelapa sawit bagi sebuah kilang dalam tempoh 5 bulan. Okey, kita tengok. Dalam 70, 50, 60, 60, 40. Okey. Jadi
dia punya sukatan kecenderungan memusat adalah min kerana tiada nilai ekstrim. Okey, dia tak ada sampai 200, 1000 kan. Dia maksudnya dia macam normal lah dia punya nilai dalam set data tu. Okey, jadual 4. Jadual menunjukkan masa bagi murid tingkatan 2 belum melayari internet. Okey, kita tengok bilangan jam pengguna internet. Untuk 1 jam 2 orang, untuk 2 jam 5 orang, 3 jam 5 orang, 4 jam 7 orang, 5 jam 6 orang, 6 jam 4 orang, 7 jam 3 orang. Okey, macam mana kita nak tentukan dia punya pemilihan memusat? Kita tengok ada nilai ekstrim ke tidak. Okey, tak ada sebab dia antara 1 sehingga 10. Jadi dia tak ada sampai ke 20 ataupun 30. Jadi kita pilih kecenderungan memusat dia adalah min kerana tiada nilai ekstrim dalam set data. Okey, seterusnya plot titik menunjukkan masa bagi 10 orang pemandu yang membuat perjalanan dari Ipoh ke Melaka dengan menaiki kereta. Okey, kita tengok masa pemanduan dari Ipoh ke Melaka. Okey, masa 2 jam. Dia kata, okey, berapa orang? 1 orang. Yang ni tak ada kosong. Daripada 6 jam. Berapa orang? Seorang. 7 jam 2 orang. 8 orang. 1, 2, 3, 4 orang. 9 jam 2 orang. Okey, ianya adalah median kerana terdapat nilai ekstrim. Nampak tak kat sini? Ni dia ada nilai ekstrim iaitu 8. Okey, jadi pemilihan kecenderungan memusat dia adalah median kerana terdapat nilai ekstrim. Okey, saya cari contoh seterusnya. Okey, carta palang. Okey, carta palang menunjukkan masa bagi beberapa orang murid mengulang kaji pelajaran dalam sehari. Okey, kita tengok. Kekerapan dia. Kekerapan dia 3, ini 5, ini 14, yang ini 4 dan yang ini 2. Okey, yang ni semuanya paling rendah. Jadi ini yang paling tinggi dia punya ini yang paling tinggi nilai kekerapan dia. Jadi ini adalah nilai ekstrim. Jadi pemilihan kecenderungan memusat untuk graf ini adalah median kerana terdapat nilai ekstrim. Okey, seterusnya kita masuk 12.1.6 iaitu mod, min dan median daripada perwakilan data. Okey, ini. Okey, kita tengok contoh 22. Kita tentukan mod bagi setiap perwakilan data berikut. Okey, carta palang menunjukkan bilangan pelancong ke Pulau Peranginan. Okey, kita tengok mod dia adalah, kita tengok mana yang paling tinggi, iaitu Langkawi dan juga Pulau Perhentian. Okey, jadi mod dia adalah Pulau Perhentian dan juga Pulau Langkawi. Okey, seterusnya kita tengok piktograf menunjukkan jenis buah-buahan yang digemari oleh murid tingkatan 2 Bestari. Okay, tengok pisang ada 3 orang murid, temikai ada 3 orang murid, durian ada 3 orang murid, mangga pun ada 3 orang murid. Jadi kita tak ada pun nilai yang nilai yang paling tinggi kat sini. Okey, jadi tiada mod jawapan dia. Okey, seterusnya okey, kita tengok contoh 23 di mana dia kata carta palang menunjukkan komisen yang diperoleh sekumpulan pekerja di sebuah restoran dalam masa seminggu. Okey, soalan pertama, hitung min, median dan juga mod komisen yang diterima oleh pekerja itu dalam seminggu. Seterusnya, hitung pecahan pekerja yang menerima komisen yang kurang atau sama dengan RM32. Okey, soalan pertama kita tengok. Dia cakap min. Macam mana nak kira min?
hasil tambah kekerapan darab data bahagi dengan jumlah kekerapan. Okey, kat mana dia punya hasil darab tambah tu kan? Okey, kita tengok dia punya ni. 30 darab dengan, ini adalah dia punya number. Kalau awak semua nak tahu, 1 2 3 4 5 7 9. Okey, sekarang ni kita tengok 30 darab dengan 1. Okey, tengok dia punya ni, 30 darab dengan 4. Manakala 31 darab dengan 5. 32 darab dengan 9. Cikgu gariskan. Okey, 33 darab dengan 7. Manakala 34 darab dengan berapa? 4. 35 darab dengan 1. Okey, itu adalah dia punya hasil tambah. Okey, ini adalah dia punya hasil tambah kekerapan darab data. Jadi kita akan dapat dalam 965 bahagi dengan jumlah kekerapan. Jumlah kekerapan dia yang mana? Kita tengok pada yang kena, iaitu 1. Okey, 1 4. Okey, tengok 4 5 9 7 4 1. Okey, jadi total adalah 30. Jawapan dia adalah RM32.17. Okey, seterusnya nak cari nilai median. Okey, macam mana nak cari nilai median? Kita kena tahu dia punya total jumlah kekerapan. Okey, total jumlah kekerapan dia adalah, okey, ini adalah jumlah kekerapan. Kita tambahkan semua akan dapat 30. Okey, 30 ni adalah nombor ganjil. Okey, kalau nombor ganjil kita guna formula apa? Guna formula n/2 dan kekurungan n/2 dan n/2 plus 1 tutup kurungan. Okey, kita masukkan dalam formula, iaitu 30 tadi tu kita masuk dalam formula ni. 30/2 dan 30/2 plus 1. Kita akan dapat bulatan data ke 15 dan 16. Okey, kat mana data bulatan data ni? 15 ke 16 adalah di, kita tengok di 32. Okey, kita letak dekat 32. Dua-dua ni kita letak 32 tambah 32. Sebab dia berada di 32. Okey, jawapan dia, okey, bahagi 2. Jawapan dia adalah RM32. Okey, seterusnya cari nilai mod. Okey, macam mana cari nilai mod? Nilai mod kita cari yang paling tinggi. Okey, apa paling tinggi kat sini? Tengok, nampak tak dia punya ni kekerapan dia 9. Okey, bila 9 yang paling tinggi, so kita ambil 32 as dia sebagai mod dia. Okey, ini adalah jawapan dia. Okey, kita tengok balik soalan B. Dia kata hitung pecahan pekerja yang menerima komisen yang kurang atau sama dengan RM32. Okey, kita cari yang kurang daripada ataupun sama dengan RM30, iaitu 30, 31 dan juga 32. Okey, kita iaitu dia punya ni lah, dia punya kekerapan dia. Kekerapan dia iaitu 4. 30 dia punya kekerapan adalah 4. 31 dia punya kekerapan adalah 5. Dan 32 kekerapan dia adalah 9. Okey, bahagi dengan jumlah kekerapan iaitu 30. Kita akan dapat jawapan 3/5. Okey, seterusnya kita masuk tentang 12.1.7, iaitu sukatan kecenderungan memusat dalam membuat ramalan, membentuk hujah dan kesimpulan. Okey, macam mana kita nak kaitkan sukatan kecenderungan nanti untuk membentuk hujah dan juga kesimpulan, nak buat kesimpulan. Okey, kita tengok contoh 26. Kat sini dia cakap, Cikgu Johan membentuk 3 pasukan bola keranjang.
Jadual di bawah menunjukkan jumlah jaringan yang dibuat oleh pasukan tersebut dalam 5 pertandingan yang telah dijalankan. Okey, soalan yang pertama, A. Anda ingin menyertai salah satu daripada pasukan tersebut. Dengan mengambil kira min, pasukan mana yang akan anda sertai? Jelaskan jawapan anda dengan menunjukkan jalan kerja. Okay, kita jawab satu persatu. Okey, kita cari min untuk kijang, untuk harimau dan juga untuk seladang. Okey, macam mana? Okey, itu dia punya total pertandingan bahagi dengan nilai bilangan data dia. Okey, iaitu 65 tambah 95 tambah 32 tambah 96 tambah 88 bahagi dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita dapat 75. Kita cari untuk harimau, kita cari untuk seladang. Kita dapat 75.8. Kita cari dapat 69 untuk seladang. Pasukan mana kita akan pilih, iaitu pasukan min harimau, kerana pasukan harimau dipilih kerana min bagi pasukan itu adalah yang paling tinggi. Okey, seterusnya, jika anda mengambil kira pula median, kita ambil kira. Tadi kita ambil kita ambil kira min. Okey, paling kita tengok mengambil kira median. Dalam keputusan, pasukan manakah yang anda pilih? Jelaskan. Okey, macam mana nak cari median? Kita cari yang tengah-tengah. Okey, kita tengok median dia berapa untuk pasukan kijang. Pasukan kijang median dia adalah, kita ikut turutan menaik, susun dia ikut turutan menaik. Okey, dia punya median adalah 88 untuk kijang. Bagi harimau pula 87, bagi seladang 80. Okey, pasukan yang kita akan pilih adalah pasukan kijang kerana nilai median dia adalah paling tinggi, iaitu 88. Okey, soalan seterusnya. Jika Cikgu Johan diminta untuk mengemukakan laporan pencapaian pasukan harimau kepada pengetua sekolah, sukatan kecenderungan musat yang manakah sepatutnya yang dipilih oleh Cikgu Johan? Jelaskan. Okey, yang ini dia suruh pilih min. Kita pilih min kerana kita pilih min untuk pasukan harimau, kan dia kata, untuk pencapaian pasukan harimau. Okey, min untuk pasukan harimau adalah 75.8 dengan dia punya median adalah 87. Okey, sebab apa kita pilih min? Sebab min menggunakan keseluruhan set data dalam jadual berikut. Oleh sebab itu, min sangat sesuai digunakan kerana tiada nilai ekstrim dalam set data itu. Okey, kita tengok dekat min, ada ke nilai ekstrim kat sini? Apa yang dimasukkan nilai ekstrim adalah nilai yang terkecil ataupun terbesar. Okey, yang ini dia ada. Okey, untuk min kajang dia ada nilai terkecil dia, iaitu 32. Untuk min kijang, maafkan saya, kijang bukan kajang. Okey, untuk min kijang, kijang, min terkecil dia ada 32. Okey, bagi harimau pula, maksudnya kat sini dia tak tak terlalu nampak ada punya perbezaan antara kecil dan besar. Okey, yang ni paling kecil 90, 80. Okey, paling besar dia 90. Paling kecil dia adalah 44. Okey, beza dia punya julat tu Okey, so sebab itulah kita pilih min sebagai sebagai laporan pencapaian, laporan kecenderungan musat dia.